Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, salam harapan, salam perpaduan. Banyak salam kita. Kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama dengan saya di channel YouTube pada hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang terus memberikan sokongan, dokongan dan juga yang tolong share ya dengan meluas di media sosial masing-masing. Juga yang telah pun subscribe channel YouTube saya, yang telah pun komen di dalam channel YouTube saya, yang telah memberi pandangan, ada juga yang memberikan kritikan, teguran dan sebagainya. Semuanya saya hargai ya atas kerjasama anda semua. Jadi hari ini saya cuma nak mengulas satu isu saja, iaitu yang diviralkan ya di media sosial berkenaan dengan seorang pegawai kanan yang bertugas di JAKIM ya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ni di bawah Jabatan Perdana Menteri, iaitu bawah uh, sekarang ni bawah Kerajaan Perpaduan lah ya. Yang telah pun menjadi kerajaan selepas PRU yang ke-15 ya. Jadi JAKIM yang diviralkan, isu berkenaan dengan JAKIM ini adalah salah satu ucapan satu kuliah di sebuah masjid difahamkan di Selangor, yang telah pun disampaikan oleh seorang pegawai kanan di JAKIM, di mana di dalam siri pengajiannya dia telah pun bukan menegur tetapi menghentam. Saya lihat lebih kepada ucapan yang menghentam, mencerca ya, berkaitan dengan kerajaan perpaduan yang adalah ya. Jadi kita boleh dengar ya, kita bagi peluang untuk anda semua ikuti ya ucapan beliau. Kemudian sama kita fikirkan wajar atau tidak ya seorang pegawai JAKIM yang bertugas di dalam kerajaan kita ya sebagai pemegang perkhidmatan awam. Dia bukannya lantikan politik, dia perkhidmatan awam yang diberikan tugas supaya melaksanakan dasar-dasar kerajaan semasa ya. Sesiapa sahaja di kerajaan, dia hendaklah melaksanakan dasar-dasar yang sudah ditetapkan oleh JAKIM ya. Dia tidak boleh bertindak sebagai seorang pemimpin parti politik, mana-mana parti politik ya, apatah lagi menghentam ya kerajaan-kerajaan semasa yang telah memerintah waktu ini ya. Jadi kita dengarkan klip ucapan beliau ya. Kemudian kita akan ulas kemudian lah. Kita dah kata cakap macam-macam lah. Kita jangan ikut orang. Ada orang mulut dia pula apa-apa lagi. Penyamun, penyangak. Siap buat lagu lah. Hoi, hoi ya hoi. Siap buat lagu. Lepas tu dia pula bercium. Lepas tu kita pula nak ikut perangai dia. Jangan tuan-tuan, jangan ikut. Biar mahkamah tentukan. Bukan kerja kita. Kita jangan ikut perangai orang buruk akhlak. Itu bukan urusan kita. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi perangai ni kadang-kadang mulut ni Allah dok keluar perkataan cakap ni fitnah orang begitu begini begitu begini begitu begini. Lepas tu dia pula akhirnya sampai buat lagu je kita kelakar tu. Ambil lagu filem dia buat nyanyi pula tu. Asal kompon je nyanyi. Hoi hoi ya hoi 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 ya hoi. Lepas tu dia pula bercium dengan kawan tu. Tak betul tu. Apabila benda ini diviralkan ya di media sosial tentang perbuatan pegawai JAKIM ini, maka tindak balas daripada JAKIM baru-baru ini kita boleh baca kenyataan yang dikeluarkan ya oleh JAKIM, di mana dikatakan akan mengadakan siasatan terhadap beliau ya. Saya nak sharekan dengan dengan anda semua. Okey. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh JAKIM yang dilaporkan oleh Harian Metro ya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tidak akan berkompromi dan menjalankan siasatan terhadap isu tular video ceramah yang disampaikan oleh pegawainya seperti mana yang telah saya siarkan tadi.
Jakim berkata pihak pengurusan tertinggi Jakim sedar akan video tular ceramah yang disampaikan oleh seorang pegawainya yang mengundang kemarahan netizen. Jakim sudah memanggil pegawai tersebut untuk membantu siasatan lanjut bagi memudahkan prosedur tata tertib dan tidak akan berkompromi dengan sebarang perlakuan yang mencemarkan nama baik perkhidmatan awam, katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Terdahulu, tular video di aplikasi TikTok menunjukkan seorang pegawai Jakim berjawatan penolong pengarah kanan dan juga seorang penceramah yang mengutuk kerajaan perpaduan. Ceramah itu dipercayai dirakam di sebuah masjid di Selangor. Ya. Dahlah dia menghentam kerajaan pusat, kerajaan perpaduan. Kemudian di dalam masjid Selangor yang juga ditabir oleh Pakatan Harapan. Ya. Maknanya dia beranilah berjihad tu. Ya. Kenangan ceramah itu antara lain menyentuh pelbagai lagu Hoi Ya Hoi. Okey, tidak ada masalah. Kerana dia nak nyanyi ke lagu pun tak apa masalah. Tapi dia terjemahkan tu, dia menafsirkan tu. Itu yang boleh dikatakan sebagai satu serangan kepada kerajaan perpaduan, yang dijadikan senjata politik sebuah parti sebelum raya menalu. Rata-rata komen yang tinggalkan netizen terhadap video itu antara lain mengecam tindakan ustaz berkenaan kerana menjadikan masjid untuk mengutuk kerajaan perpaduan. Oleh Harian Metro memetik daripada Facebook Jakim itu sendiri. Okey, bagi kita sebagai penyokong Pakatan Harapan ataupun kerajaan perpaduan, sudah semestinya kita tidak berasa selesa bila kaki tangan kerajaan yang sepatutnya mereka melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan itu untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan semasa. Kalau sebelum ini kerajaan Perikatan Nasional, mereka naklah melaksanakan dasar kerajaan Perikatan Nasional. Kalau kerajaan ini dipimpin oleh kerajaan Pakatan Harapan seperti 22 bulan yang lalu, dia harus bertugas mengikut melaksanakan dasar yang ditentukan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Dan sekarang ini di bawah kerajaan perpaduan. Mengapa perlu beliau menceritakan seperti mana dalam kuliahnya lebih kepada cerita seperti dia ni pemimpin politik. Pemimpin politik. Sedangkan dia tidak membawa fakta satu pun. Sepatutnya kalau dia nak betul nak tegur kerajaan, dia kena bawa fakta apa yang tak betul kerajaan lakukan. Boleh saja dia berdakwah untuk menyatakan kebenaran, kerana Islam itu pun menyatakan kebenaran. Tetapi bukan fitnah ataupun sindiran. Menghentam, membuta tuli tanpa meletakkan sesuatu asas ataupun tuduhan itu. Contohnya kalau dia kata kerajaan perpaduan ini melindungi perasuah, dia kena sebut perasuah mana yang kita lindungi, perasuah mana yang kita letak dia sebagai pegawai kerajaan. Siapa dia yang telah pun disabitkan rasuah tapi masih kita letakkan sebagai menteri, ataupun sebagai Perdana Menteri, ataupun dia boleh rujuk mana-mana kes yang kerajaan perpaduan ini melindungi perasuah, ataupun kerajaan perpaduan ini telah pun melaksanakan perasuah. Sebagai seorang pendakwah, kalau betul dia seorang pendakwah yang nak pegang kepada Islam, yang mengatakan bahawa kebenaran itu harus ditegakkan, berani menegur kemungkaran. Betul, itu cara Islam. Tapi apakah tindakan beliau itu menegur kemungkaran? Kerana beliau tidak menyatakan kemungkaran mana yang telah berlaku di bawah kerajaan perpaduan. Dia kena sebut. Dia kena sebut menteri. Perdana Menteri ke? Timbalan Perdana Menteri ke? Menteri-menteri mana? Dia kena sebut. Menteri mana? Ataupun mana-mana yang dilantik oleh kerajaan perpaduan ini yang telah terbukti bersalah melakukan amanah rasuah tetapi masih diberikan kedudukan dan jawatan di dalam kerajaan. Dia kena sebut. Dia juga kena adil bahawa kerajaan mengekalkan dia sebagai kaki tangan kerajaan sekarang ini. Apakah adil bagi dia untuk menghentam kerajaan dengan cara begitu? Dia sendiri pun tidak mendapati moral dan juga akhlak sebagai seorang pendakwah. Apakah itu sikap seorang pendakwah yang bekerja, yang diberikan amanah, tetapi menghentam balik kerajaan yang memberikan amanah pada beliau tanpa ada asas yang kukuh. Hanya ucapan, sekadar ucapan propaganda yang dia ambil, dikutip daripada pimpinan parti pembangkang. Kalau dia pemimpin parti, mungkin dia akan gunakan itu sebagai propaganda serangan. Walaupun tak betul, walaupun fitnah. Sebab kita tahu, dalam pembangkang pun sekarang ramai pemimpin yang fitnah. Parti pemimpin politik yang fitnah. Ada pemimpin yang mengatakan Anwar makan duit 15 juta.
Ya, ada pemimpin mengatakan Anwar kalau perintah maka budak perempuan di sekolah akan pakai skirt balik semula. Ya, maka kalau Anwar jadi Perdana Menteri, lelaki boleh kahwin dengan lelaki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan, dan kita akan mengiktiraf LGBT. Ya, komunis akan menguasai negara kita, DAP akan kontrol semua. Ya, ini ucapan yang keluar daripada mulut pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional sepanjang kempen mereka. Ya, wajar bagi mereka berbuat demikian kerana mereka solat, memang kita tahu mereka memang selalu tabur fitnah pun. Mereka tidak ada modal. Mereka tidak ada modal. Kalau mereka nak serang Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak cari isu rasuah yang terpalit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu tak ada. Ya, dia terpaksa membuat cerita-cerita mengarut macam tu lah. Tetapi kamu, sebagai pegawai kerajaan, di bawah JAKIM itu sendiri, pegawai kanan kerajaan, bukan pegawai-pegawai kerani staf biasa. Kamu pegawai kanan kerajaan dan bercakap di atas rumah Allah di dalam negeri yang dipimpin oleh kerajaan Patah Harapan di Selangor. Langsung kamu tidak ada hormat dengan kerajaan persekutuan dan kamu tidak ada respek langsung pun pada kerajaan negeri Selangor. Sebab itulah kita katakan, kita bersetuju bahawa masjid-masjid yang ditadbir oleh negeri-negeri, khususnya negeri di bawah kerajaan perpaduan ini, mengambil tindakan tegas kepada penceramah-penceramah seperti ini. Mereka bukan menyatakan kebenaran. Mereka bukan menyatakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Tetapi mereka bercakap seolah-olah mereka ini orang politik. Macam mana yang disebut oleh Menteri Besar Kedah Sanusi, oleh Haji Hadi. Macam itulah bentuk ucapan yang dikeluarkan oleh pegawai kerajaan ini. Kita bukan nak mengatakan bahawa kerajaan bawah kerajaan perpaduan ini semua mesti tunduk, semua mesti patuh walaupun tak betul. Ya, kita suka bawah kerajaan perpaduan ini kan kita angkat yang berani menyatakan kebenaran. Menyatakan kalau betul rasuah, sebut. Di mana rasuah? Siapa pemimpin rasuah sekarang ini yang masih disimpan di bawah kerajaan perpaduan? Ya. Apakah kerana dia di bawah mahkamah yang belum pun dijatuhkan hukuman, kamu anggap dia rasuah? Kamu seorang pendakwah, kamu bekerja di bawah JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, sepatutnya kamu lebih tahu dan kamu lebih berilmu tentang peraturan Islam. Islam sendiri menggariskan seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sebelum dibuktikan bersalah. Kerana sekadar dia didakwa ataupun laporan polis dibuat terhadap dirinya dan dia masih belum disiasat, belum didakwa ataupun sedang didakwa, sedang dibicarakan, belum tentu dia melakukan kesalahan. Berapa banyak kes orang yang masuk mahkamah, dia dapati tidak bersalah. Dia dapati tidak bersalah. Apakah kerana terpalit dengan tuduhan ataupun dalam satu siasatan, maka kamu sebagai pendakwah terus cop dia ini sebagai orang yang melakukan rasuah. Oh, kerajaan perpaduan ini menyimpan seorang perasuah. Sedangkan tidak lagi dibuktikan bersalah. Apakah kamu sebagai pendakwah nak tunjukkan kepada jemaah yang ada dalam masjid itu bahawa ini akhlak Islam? Sedangkan kamu telah melakukan satu ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Pada saya, kalau ikut pertimbangan peribadi saya, orang seperti ini tidak layak berada dalam JAKIM. Dia belum sampai ke tahap seorang pendakwah yang boleh menaikkan imej JAKIM itu sendiri. Ini yang dipanggil deep state, yang pernah berlaku bawah kerajaan Patah Harapan 22 bulan yang lalu, yang menjadi salah satu faktor mengapa kerajaan Pakatan Harapan dengan mudah tumbang kerana adanya orang macam ini yang bekerja dalam kerajaan tetapi mereka bukan menegur kemungkaran, tetapi mereka juga menyalurkan fitnah, menjadi lidah kepada pembangkang-pembangkang pada waktu itu. Kalau mereka betul ikhlas menegur kerajaan, kita hargai mereka. Kita hargai mereka. Bahkan kalau mereka dibuang kerja, ditamatkan perkhidmatan ataupun dipecat kerana hanya menegur satu kemungkaran, bagi kita hargai mereka. Mereka adalah pejuang yang sebenarnya. Tetapi kalau inilah cara dia, menghentam kerajaan dengan tidak ada membawa fakta, tidak membawa apa-apa bukti menunjukkan bahawa benda itu betul-betul berlaku, tidak seharusnya orang ini berada kekal di dalam apatah lagi dalam agensi seperti JAKIM ini. Agama itu harus dipelihara, peranan agama itu harus dipelihara dan peranan itu
terletak di bawah JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dia berperanan untuk menjaga imej Islam dalam negara ini. Tapi kalau dia sendiri melakukan perbuatan yang jauh, yang tidak dilakukan oleh orang kafir, orang bukan Islam pun masih ada integriti, masih ada moral. Yang bukan Islam pun kadang nak tergamak, nak menuduh orang lain sebagai perasuah yang melakukan kesalahan, sedangkan tidak ada lagi bukti yang jelas menyatakan mereka melakukan kesalahan. Orang bukan Islam pun tidak bercakap macam itu. Kamu sebagai seorang pegawai agama, dan diberikan kebenaran untuk mengajar dalam masjid, kamu gunakan lesen itu untuk kamu membawa suara-suara pembangkang yang di luar sana. Kalau itulah suara yang kamu nak bawa, bahawa kamu juga tergolong dalam kumpulan pemimpin-pemimpin pembangkang yang jelas melakukan banyak perbuatan, ucapan-ucapan yang berbentuk fitnah, berbentuk fitnah. Apatah lagi di bawah kajian perpaduan ini, mereka nak cari hujah, nak cari satu fakta ataupun nak buktikan bahawa pemimpin ini melakukan rasuah. Tak ada. Sebab itu yang ada berlaku sekarang ni diviralkan benda-benda remeh-temeh, tentang pakaian, tentang macam ni, cara bercakap, dan itu saja yang diviralkan. Tidak ada apa pun yang mereka nak bongkar tentang bawah kajian perpaduan yang hanya berusia berapa bulan saja ini. Baru berusia tak sampai 2 bulan. Perdana Menteri pun agak sumpah tak sampai 2 bulan. Sudah ada menteri, sudah ada pegawai di dalam agensi kerajaan, di dalam JAKIM itu sendiri telah mula mencucuk jarum. Dah mula nak mencabar kewibawaan kerajaan ini. Jadi saya berharap pihak kerajaan tak perlu nak tunggu Perdana Menteri respon. Ini bukan level Perdana Menteri untuk respon. Kita ada Menteri Agama, kita ada orang yang berada di jawatan-jawatan agama. Kalau mereka pun bertanggungjawab nak memelihara kerajaan perpaduan ini supaya menjadi sebuah kerajaan yang bersih, mereka harus mengeluarkan orang pegawai-pegawai yang kotor seperti ini. Orang seperti ini harus diberikan tindakan tegas supaya menjadi pengajaran kepada mana-mana pegawai yang cuba untuk menjadi duri dalam daging, untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih, yang dapat dipilih oleh Kebawah Duli Yang Maha-Mulia Tuanku Tuan Agong. Kamu dalam bidang agama, dalam agensi agama, dan agama itu di bawah Bawah Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong. Kalau kamu lakukan perbuatan ini, kamu bukan saja mengkhianati kerajaan perpaduan, tapi kamu juga mengkhianati amanah yang juga diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong, supaya agama ini dipelihara. Pemimpin-pemimpin, pendakwah-pendakwah harus mempamerkan contoh akhlak yang terpuji di dalam menyampaikan dakwah, bukannya meletakkan diri kamu setaraf dengan Haji-Hadi atau meletakkan diri kamu setaraf dengan Sanusi, Menteri Besar Kedah, yang sememangnya mulut dia kalau satu hari tak mengeluarkan fitnah, dia tidak boleh hidup. Kalau satu hari tidak mengeluarkan perkara-perkara yang karut, dia akan jadi demam. Inilah pemimpin-pemimpin yang ada. Apakah kamu dalam JAKIM ingin mengikuti orang seperti ini, nak meletakkan JAKIM itu serendah itu? Jadi sebab itu saya minta supaya Jawatan Agama Islam JAKIM mengambil tindakan tegas. Ini pun dah lewat dah ni, nak tunggu keluar viral banyak kali baru nak bertindak. Sepatutnya JAKIM, jangan sampai netizen viralkan. Sepatutnya JAKIM tentukan, pantau setiap pegawai-pegawai mereka. Apatah lagi pegawai-pegawai yang ada hubungan dengan masyarakat, yang diberikan kebenaran untuk bercakap, memberikan pengajian dan sebagainya, dipantau mereka ini. Kita tak minta mereka mengampu kerajaan. Kita tak minta pendakwah-pendakwah atau pegawai-pegawai JAKIM ini mengampu kerajaan. Tetapi sekurang-kurangnya jangan kamu melakukan fitnah, sekurang-kurangnya jangan kamu cuba untuk mengganggu-gugat kerajaan yang hari ini dengan ikhlas, bekerja kuat siang dan malam, sampai Perdana Menteri nak ambil gaji pun tak nak. Kamu pegawai JAKIM, pegawai kanan, kamu minta darah gaji. Gaji kamu dapat, allowance kamu dapat, kamu pergi mengajar di masjid, kamu juga dibayar. Kamu terima semua duit. Perdana Menteri 1 sen pun dia tak ambil duit gaji dia. Tidakkah kamu ada perasaan simpati sedikit pun? Sehingga kamu tergamak untuk menyebarkan fitnah dalam masjid hanya untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri seperti ini. Fikirlah kamu ada otak. Kamu orang agama, mana akhlak kamu? Tidakkah kamu malu? Kamu makan semua gaji, kamu makan semua allowance, kamu ambil ke semua keistimewaan, kamu belajar di masjid dan orang bagi lagi duit poket
untuk kamu mengajar, kamu semua kamu sapu. Ya, tapi kamu menghentam seorang Perdana Menteri yang tak mengambil gaji untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Tidakkah kamu malu? Ya, sepatutnya kamu malu. Dan sekiranya kamu merasa ada maruah, kamu tak perlu tunggu dipecat, kamu harus undur, ya, taidi dan letak jawatan. Kerana kamu bukanlah seorang pemimpin yang boleh dijadikan contoh, apatah lagi sebagai seorang pendakwah yang diperlukan. Ya, inilah. Paling tidak, ya, kalau kamu ada kesedaran, paling tidak harus tampil untuk memohon maaf. Itu pun kalau kamu ada maruah. Ya, kalau tidak, maruah kamu setaraf dengan Haji Hadi, maruah kamu setaraf dengan Sanusi yang langsung, ya, tidak ada lagi kemuliaan pada mereka. Ya, yang langsung dipandang hina oleh masyarakat. Kenapa? Bukan kerana ilmu agama yang mereka miliki. Bukan kerana ilmu yang ada pada mereka, tetapi perbuatan, akhlak mereka. Ya, kalau nak kaji ilmu, nak kaji Haji Hadi itu tinggi ilmu, maka kita kena ikut cakap dia. Iblis lagi banyak ilmu daripada Haji Hadi. Iblis lagi banyak ilmu dia tahu. Ya? Tetapi tak boleh kita hormat iblis kerana dia banyak ilmu. Tetapi kita nak hormat orang yang beramal dengan ilmu dia. Ya, bukan kerana ilmu dia yang banyak. Ya, jadi itulah sekadar ini satu tajuk saja yang saya nak bincangkan, dan saya mengharap dan kita akan memantau dan kita akan melihat apakah tindakan JAKIM kali ini, apakah kali ini hanya memberikan amaran, teguran itu saja. Kalau itu yang berlaku, maka fahamlah kita bahawa ada gerakan-gerakan di dalam jabatan-jabatan kerajaan sendiri yang cuba, ya, untuk menjatuhkan kerajaan ini daripada dalam. Dan saya ingatkan kepada pimpinan-pimpinan, jangan benarkan ini berlaku lagi. Seriklah, ya. Tuhan bagi kita, ya, ditakdirkan kita jadi kerajaan 22 bulan untuk kita belajar. Ya, bukan untuk kita jadikan pengalaman politik semata-mata, tapi untuk kita belajar, dan kita kena ingat bahawa untuk menajadi kerajaan yang baik, untuk mengangkat seorang pemimpin yang baik tidak mudah. Ya, nak mengangkat seorang tokoh yang baik dan ikhlas itu tidak mudah, kerana ramai dalam negara kita, ramai lagi musuh-musuh orang yang baik dalam dunia ini. Selagi ramai orang jahat dalam dunia ini, susah orang baik nak duduk berada di atas. Sebab itu, bila dah ada seorang pemimpin yang kita rasakan baik dan bagus untuk dijadikan pemimpin, memimpin negara kita, dan berada di atas, kita kena ingat musuh dia berada di sekeliling pinggang. Ya, bukan saja di luar, tetapi juga berada di dalam. Sebab itu sama-samalah kita beringat dan beri peringatan, dan kita minta tindakan tegas perlu diambil sebagai sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan, ya, orang-orang seperti ini dalam jabatan kerajaan. Ya, mungkin mustahil untuk kita hapuskan 100%, ya, tapi kekurang-kurangnya kita dapat kurangkan, dan kita nak bagi tahu kepada pegawai-pegawai kerajaan, ya, tentang apa yang kita nak buat, ya, permintaan kerajaan perpaduan ini, ya, apa yang kita perlu lakukan. Dan kamu harus tegur kalau kerajaan ini tidak betul. Bukan kamu mengikut nada-nada pembangkang yang di luar sana. Ya, mereka ikut sedap mulut je. Ya, janji dia bantah, ya. Sampai yang nanti jadi pengurusan dalam 7E pun dia kata JLC. Ni bodoh tak bodohnya Pak Lebay ni. Ya, 7E pun dia ingat JLC. Oh, Anwar ni Farhas sebagai menggantikan, ya, orang lain bagi sebagai jawatan besar pengurusi dalam 7-Eleven. Oh, ini Anwar. Sebab dia setiausaha politik Anwar, maka Anwar letak dia, lantik dia. Sedangkan 7E ni, dia bukan tak ada kena-mengena, dia bukan JLC, tak ada kena-mengena pun dengan kerajaan. Dia swasta. Tak ada kena-mengena pun. Ya, tak perlu Anwar nak lantik. Dia ada lembaga pengarah dia sendiri. Ya, bukan boleh dilantik JLC seperti mana Feda, Felkra, Resda dan sebagainya. Dia benda yang satu syarikat yang tak ada kaitan pun dengan kerajaan. Tetapi oleh kerana bangangnya ahli parlimen daripada Lebay ini, ya, sebab nak cari salah, sampai otak dia pun dia tak ada, lepas ke lutut, janji dia bercakap. Ya, bila bercakap, jelas kebodohan dia. Kalau tak bercakap, orang tak tahu dia bodoh. Tapi bila dia bercakap, confirm dia bodoh. Apakah ini perangai yang nak dibawa ataupun nak ditiru oleh pegawai-pegawai dalam JAKIM itu sendiri? Cukuplah, saudara. Cukuplah, ya. Dah berpuluh tahun dah Anwar difitnah. Dia mampu bertahan, ya. Dia mampu bersabar, ya. Fitnahlah sehabis-habisnya, dia mampu bersabar. Akhirnya Tuhan takdirkan dan Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Ya. Kita tak kata dia ini semua maksum ataupun dia ini semua perfect, tak ada. Tapi setakat ini beri peluang kepada dia untuk menguruskan negara ini.
Ya, beri peluang kepada dia untuk dia menunaikan apa yang diimpikan terhadap negara ini. Jangan baru 1 bulan lebih dia jadi Perdana Menteri, ada orang-orang macam ini, macam Ustaz-Ustaz Lanjakim ini. Ya, jadi orang macam ini harus dihapuskan. Ya, harus disingkirkan awal lagi supaya ia yang tidak merebak. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.